Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai, para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, seterusnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para pecinta ilmu, para habaib, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Bagi memula dan memuliakan pengajian, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Moga-moga majlis diberkati. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. InsyaAllah pada hari ini kita akan kembali menyambung bab tanda-tanda kiamat, dan kita masih menggunakan kitab Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Wabil, yang mana ini adalah kitab terjemahan daripada tesis master ataupun sarjana beliau bertajuk Asyratus Sa'ah, yang mana dia telah mengumpulkan 57 hadis berkaitan tanda kiamat kecil, dan ada 8 hadis berkaitan tanda kiamat besar, dan ada 5 hadis berkaitan tanda-tanda terakhir sebelum berlakunya kiamat. Pada kesempatan yang lalu 26 Februari kita telah pun membahaskan tanda besar yang ketiga, iaitu turunnya Isa alaihissalam, muka surat 260, dan kita baru membahaskan perkara yang pertama, iaitu identiti Isa alaihissalam. Kita bacakan hadis-hadisnya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat atau identiti Nabi Isa. Hadis pertama muka surat 260, iaitu tidak ada matannya. Hadis daripada Abu Hurairah. Lailata usriya bi laqitu Musa fana'atahu ila anqala wa laqitu Isa fana'atahu faqala rab'atun ahmaru ka'annama kharaja min dimasin, yakni al-hamama. Aku berjumpa dengan Musa ketika aku diisrakan, dan Nabi menyebutlah beberapa sifat Nabi Musa. Kemudian dia bercerita, dan aku berjumpa pula dengan Nabi Isa, dan Nabi telah memberikan beberapa sifat Nabi Isa. Katanya, rab'atun ahmaru ka'annama kharaja min dimasin, yakni al-hammam. Dia badannya sederhana, tidak tinggi tidak pendek, kulitnya kemerah-merahan, dan seakan-akan dia baru keluar daripada bilik mandi. Hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Yang kedua, hadis yang kedua daripada Ibnu Abbas. Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahima fa amma Isa fa ahmaru ja'dun aridut sadri. Aku melihat Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim pada malam Isra. Adapun Isa adalah orang yang berkulit merah, rambutnya ikal dan berdada bidang. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ketika mendengar hadis ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pula dia telah memberikan satu pendapat. Ini boleh rujuk dalam Sahih Bukhari. Tidak
demi Allah, Nabi sama sekali tidak mengatakan Nabi Isa berkulit merah. Akan tetapi Nabi telah berkata yang lain daripada itu. Apakah warna kulitnya? Ini hadis muka surat 261, dia duduk yang di bawah itu. Arani lailatan indal ka'bati fara'aitu rajulan adama ka ahsani ma anta ra'in min admir rijali lahu lammatun ka ahsani ma anta ra'in minal lamami qad rajjalaha fahiya taqturu ma'an muttaki'an ala rajulaini aw ala awatiqir rajulaini yatufu bil baiti fasa'altu man hadha faqila hadzal masih ibnu maryam. Pada satu malam aku bermimpi berada di sisi Kaabah, lalu aku melihat seorang lelaki berkulit coklat yang sangat bagus, rambutnya sampai di bawah telinganya dan sangat indah, serta di sisirnya dan rambut itu menitikkan air. Dia bersandar pada dua orang lelaki atau pada bahu dua orang lelaki, dan dia melakukan tawaf di Baitullah. Lalu saya bertanya, siapakah ini? Kemudian dia jawab, ini adalah Al-Masih bin Maryam. Hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat Muslim pula, kata Ibnu Umar, ini muka surat 261 juga, yang bawah dia tak ada matan, fa iza rajulun adamu ila anna qala rajilu sya'ri. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang berkulit coklat, sampailah dia kata rambutnya tersisir rapi. Hadis dalam Sahih Muslim. Coklat ini kalau dalam kitab dia tulis sawo matang. Sawo matang. Apa makna sawo? Sawo ni buah ciku. Buah ciku masak. Itulah warna kulit orang Melayu. Maknanya Nabi Isa lebih kurang kulit kita jugalah. Mana ada hadisnya. Hadis yang ketiga, hadis daripada Abu Hurairah. Ini muka surat 261 yang atas itu. Laqad ra'aituni fil hijri wa quraisyun tas'aluni fa dzakara al haditha wa fihi wa idza Isa ibn Maryam alaihi salam qa'imun yusalli aqrabun nasi bihi syabahan, bukannya syabahan Urwatu bin Mas'udin As-Saqafi. Aku melihat diriku berada di Hijr dan orang-orang Quraisy bertanya kepadaku. Lalu baginda mencerita, tiba-tiba Isa bin Maryam alaihissalam sedang berdiri menunaikan semayang. Orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Hadis dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan, siapa Urwah bin Mas'ud As-Saqafi? Urwah bin Mas'ud ini dia masuk Islam lepas daripada Nabi balik pada Taif. Nabi pergi Taif, dia kena tipu, kena hina dan macam-macam. Selepas peristiwa itu Urwah masuk Islam, dan dia adalah watak paling penting dalam perjanjian Hudaibiyah, sebab dia adalah perwakilan daripada orang-orang Quraisy. Jadi bila dia masuk Islam, orang Quraisy rasa terancam. Lantas kaum di Bani Saqif di Taif telah membunuhnya dengan panah. Dia meninggal. Lalu Nabi ada menyebut tentang dia, masalu Urwata masalu sahibi Yasin da'a qaumahu ila Allah azza wa jalla faqataluhu. Perumpamaan Urwah sama seperti sahabat dalam cerita surah Yasin. Dia mengajak kaumnya kepada jalan Allah, tapi mereka membunuhnya. Kita tiap-tiap malam Jumaat atau masa tahlil, kita baca surah Yasin. Dalam ayat 20 sampai 27 ada cerita sedap dalam surah Yasin itu, tapi sebab kita baca tidak tafsir, lantak lah. Cerita dia sedap. Ada satu tokoh dakwah di dalam surah Yasin ayat 20 sampai 27. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun
wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzal la fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu satu cerita yang begitu menarik sekali. Dan datanglah daripada hujung kota seorang laki-laki yang bergegah memberitahu kepada kaumnya, "Hei kaumku, ikutlah utusan Allah itu. Ikutilah orang yang tidak pernah minta balasan kepadamu, sebab mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Itu cerita dia. Tapi akhirnya lelaki yang buat seruan itu mati, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Siapa tokoh pendakwah dalam surah Yasin itu? Kata para ulama tafsir, namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar, Habib si tukang kayu. Di tukang kayu. Dia berdakwah di Antakya ataupun Antukia di Turki sekarang ini. Dan dia berdakwah lama, zaman Nabi Isa tahun 40 Masihi. Jadi Nabi mengumpamakan Urwah dengan Habib An-Najjar sama saja. Dia masuk Islam, ajak orang Taif supaya masuk juga Islam, tapi pok-pok mereka bunuh pula dia. Sama macam cerita dalam Habib An-Najjar surah Yasin. Baik, selesai. Muka surat 262 ada dicatatkan tentang kontradiksi. Ada semacam kontradiksi antara hadis-hadis. Pertama tentang persoalan kulit. Sebahagian riwayat disebutkan Nabi Isa kulitnya merah. Riwayat yang lain sebut kulitnya coklat ataupun sawo matang. Kenapa tak konsisten? Ini orang akan tanyalah. Kenapa tak firm? Sebenarnya tiada kontradiksi antara merah dengan coklat. Dia dalam satu shades juga sebenarnya. Kata Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini dalam kitabnya Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ah. Dia mengatakan, ini ada dalam kitab kita, muka surat 262 perenggan yang kedua. Mungkin saja warna coklat yang jernih sehingga nampak kemerah-merahan. Coklatnya itu dia tidak terlalu kuat sangat warna coklat sampai boleh nampak kemerah-merahan. Dalam istilah orang yang buat kosmetik, dia panggil olive skin. Kulit olive, zaitun, kulit zaitun. Siapa contoh nak mudah? Saya tak reti ingat orang Malaysia ni. Cristiano Ronaldo, pemain bola. Itu olive skin. Dia merah, coklat. Dia shape-nya tak lebih kurang saja. Dia punya tone color dia. Mana tidaklah kontras sangat. Satu hadis sebut biru, satu sebut kuning, jauh sangat. Dia bukan satu geng. Tapi kalau cakap coklat dengan merah, sebenarnya tak ada isu. Kalau orang nak petikan, kenapa tak konsisten hadis? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah rambut. Sebahagian riwayat sebut rambut dia lurus. Riwayat yang lain sebut rambutnya berombak-rombak, ikal mayang. Dalam Fathul Bari ada dijelaskan, umumnya rambut Nabi Isa adalah lurus. Jadi kalimat yang digunakan adalah ja'dun. Ini baiki dalam kitab kita, perenggan kedua, baris ketiga dari bawah itu, benda keriting, tak tahu, rambut keriting. Ba'd, benda B-A, D. Tukarkan B itu jadi J. Ja'dun. Lagi elok tulis Arab lah. Ja'dun. Kalimat ja'dun, bukan ba'du. Kalimat ja'dun yang Nabi gunakan boleh membawa maksud kerinting. Maka mungkin juga bulu kerinting itu Nabi tidak masukkan pada kepala Isa, tapi mungkin pada tangannya, pada badannya, pada dadanya. Mana kerinting juga. Yalah, kalau bulu dada jarang lurus begitu, berpuntai-puntai dan macam-macam lagi. Jadi tidak timbul isu tentang persoalan kontradiksi hadis tersebut. Seterusnya kita melihat kepada perkara kedua, sifat turunnya Isa AS, muka surat 262.
Pertama, kita melihat dari segi timeline ataupun kronologinya. Dia pertama, selepas keluarnya Dajjal dan Dajjal buat punah ranah bumi ini, maka ketika itu Allah akan utuskan Nabi Isa. Nabi Isa akan turun di Menara Putih sebelah timur Damsyik di Syria. Ini kita akan jumpa hadis-hadisnya. Baginda akan memakai 2 helai pakaian yang dicelup dengan minyak za'faran, saffron oil, dan dia akan letakkan kedua-dua tangannya di atas sayap malaikat. Ketika itu bila dia tundukkan kepala, rambutnya akan turun, dan jika diangkat balik akan berguguran atau berjatuhanlah keringatnya bagaikan butir mutiara. Tidak ada seorang pun orang kafir yang mencium bau nafasnya, melainkan mesti mati bila bau nafas Nabi Isa saja. Tanpa kita bersangka buruk nafasnya bau petai ke pedak, tapi itu yang disebutkan. Mustahil lah. Dan nafasnya itu dalam hadis disebutkan sejauh pandangan mata. Dan Nabi Isa akan turun di kalangan At-Taifah Al-Mansurah ataupun ahli sunnah wal jamaah yang berjuang di atas kebenaran, dan mereka ini semua nanti akan bergabung dengan Nabi Isa untuk berperang dengan Dajjal. Dan baginda akan turun ketika solat telah iqamat, dan dia akan semayang di salah di belakang pemimpin kepada pok-pok ahli sunnah wal jamaah itu. Itu kronologinya. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Dalilnya hadis daripada An-Nawas bin Sam'an yang panjang lebar tentang keluarnya Dajjal, kemudian dia cerita tentang turunnya Nabi Isa. Katanya Nabi bersabda, ni muka surat 263, hadis panjang. Kalau ikut hadis yang asal, sebelum perkataan iza ba'atsallah itu ada perkataan fa bainama huwa kazalika. Ini terpulanglah tuan-tuan nak tulis tak tulis panjang sangat kalau nak tulis fa bainama huwa kazalika. Kita shortcut jelah ikut pengarang apa terjemah ni buat. Iz bukan iza ya. Iz ba'atsallahu al-masih ibn maryama fayanzilu 'inda al-manaratil bayda'i syarqiyya Dimashq baina. Ini baris kedua tu dia buat macam ada 2 perkataan berpisah, mahru wadataini. Perkataan mahru dataini itu satu perkataan saja, bukannya terpisah. Nanti orang ingat ada 2 perkataan yang berbeza. Dia one word saja, mahru dataini, one word. Mahru dataini, bukannya mahru wadataini. Waw tu buang barisnya. Mahru dataini wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini. Ketika Dajjal dalam keadaan buat bolok huru-hara begitu, tiba-tiba Isa anak kepada Maryam akan turun di sebelah timur Damsyik di Menara Putih dengan mengenakan 2 baju yang dicelup dengan za'faran sambil meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Iza taqta'a ra'sahu qatara wa iza rafa'ahu tahaddara. Ini betulkan juga, bukan tahduru, tahaddara, bukannya tahduru, tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i. Bila dia tundukkan kepala, air menitik. Bila diangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara, lu'lu'. Tu ada orang nama lu'lu'. Lu'lu' maknanya mutiara. Lu'lu'. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Tidaklah orang kafir yang mencium bau Nabi Isa melainkan dia akan mati. Sesungguhnya bau napasnya sejauh mata memandang. Fayatlubuhu ayatlubud dajjala hatta yudrikahu bi babil luddin fayaqtuluhu. Kemudian Nabi Isa mencari Dajjal sampailah baginda menemuinya di pintu Lud,
lalu membunuhnya. Thumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullahu minhu fayamsahu. Ini tambah dalam kitab perkataan an. Hadis muka surat 263 baris kedua dari bawah. Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullahu minhu fayamsahu an. Sebelum perkataan wujuh tu. An, ain, nun. Asamahumullahu minhu fayamsahu an wujuhihim, bukan wujuhahum, wujuhihim. Wa yuhaddithuhum, bukannya yuhaddisahum, baris depan, yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannati. Setelah itu Isa bin Maryam akan mendatangi satu kaum yang sedang dijaga oleh Allah daripada Dajjal. Nabi Isa akan mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkat dan kedudukan mereka di syurga nanti. Hadis dalam Sahih Muslim. Kita nak mengulas sedikit tentang lokasi turunnya Nabi Isa AS ini. Kata Ibnul Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitan wal Malahim, yang mana kitab ini telah ditahqiq ataupun disemak oleh Dr. Taha Zaini. Mana ini semua kitab-kitab ilmiah, bukan tulisan tepi jalan, tidak, memang kitab akademik. Kata Ibn Katsir, yang paling masyhur tempat turunnya Nabi Isa di atas Menara Putih bahagian timur kota Damsyik. Itu kata Ibn Katsir. Dan saya telah melihat dalam sebahagian kitab, sesungguhnya dia akan turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Jami' Damsyik. Barangkali inilah pendapat yang lebih terpelihara, kerana di Damsyik tidak ada dikenal sebuah menara di bahagian timur selain menara yang ada di tepi Masjid Jami' Al-Umawi di Damsyik di bahagian timurnya. Wa hadza huwal ansabu wal aliq. Inilah yang lebih tepat dan sesuai. Li'annahu yanzilu wa qad uqimatis salat fayaqulu lahu, kerana Isa akan turun ketika solat nak didirikan. Lalu orang-orang Islam akan kata kepada dia, ya Imamul Muslim, ya Ruhullah, taqaddam, hey Ruhullah, imam orang-orang Islam, meh ke depan jadi imam. Fayaqul, dia jawab, taqaddam anta fa innaha uqimatil laka. Tak apa, awak pergi, semayang ini untuk awak jadi lead, jadi imam. Wa fi riwayah ba'dukum ala ba'di umara yakrimullahu hadhil ummah. Pada riwayat yang lain, sebahagian dari kamu adalah pemimpin bagi yang lain sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Ini ada direkodkan dalam Sahih Muslim. Kata Ibnu Katsir lagi, pada zaman dia tahun 741 Hijrah, umat Islam ketika itu telah renovate, refurbish balik, dah memperbaharui menara itu, dan mereka gunakan pula batu putih masa itu. Wa kana bina'uha min amwalin nasara allazi harqul manarati allati kanat makaniha. Ketika itu, kata Ibnu Katsir, kos pembinaan semula menara itu dia bina semula sebab orang Kristian bakar. Jadi orang Islam ketika itu untuk nak bangunkan balik menara, dia ambil daripada duit orang Kristian juga. Awak bakar, awak ganti. Maka kata Ibn Katsir, Allah telah mentakdirkan pembangunan menara ini dari harta orang-orang Kristian, supaya Nabi Isa bin Maryam turun pada menara itu untuk nak membunuh babi, menghancurkan salib, tidak menerima jizyah dari mereka, dan beri pilihan sama ada masuk Islam atau dibunuh. Yang ini hadisnya kita jumpa kemudian. Jadi timbul persoalan, Menara Putih ni ada ke tidak? Sekarang ni ada ke tidak? Jawapannya molek je ada. Ada dah. Terletak di Jami' Bani Umayyah Al-Kabir, the Great Mosque of Damascus, ataupun lebih dikenali sebagai Jami' Al-Umawi. Sejak berlaku masalah di Syria, dah tak boleh pergi lagi dah. Dulu boleh pergi. Setakat tahun 99, tahun 2000 boleh lagi pergi. Selepas itu ada isu visa sikit. Lepas tu ada bolong, sekarang ni tak dapat merasa lah.
Masjid ini dibangunkan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah tahun 706-715 Masihi. Dia masjid ni yang kita jadi galak tak dapat pergi sekarang, sebab masjid ni dia ada 3 makam tokoh paling prolifik sekali lah. Pertama sekali makam Salahuddin Al-Ayyubi duduk dalam masjid itu. Yang kedua makam Nabi Yahya, dan yang ketiga makam Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Makam Sayyidina Husain ni agak unik. Yang di Damsyik Syria itu, makam tu kepala dia saja, badan dia ada di Kairo. Sian cucu Nabi buat dia orang begitu ya. Itu yang setengah orang hot street tak menengok bola ni katanya, sebab macam terkenang balik cerita orang-orang dulu sepak kepala cucu Nabi daripada Karbala sampai Syria, buat macam main bola. Ini orang street dah sekarang ni mufti tengok bola dah sekarang, tak ada hair sekarang ni dah. Orang street dulu tak main bola-bola. Tapi itu cerita. Dan makam tu ada di Masjid Umawi ni. Dan Menara Putih adalah salah satu daripada 3 menara yang memang ada di Masjid Umawi. Itu kalau tuan-tuan kaji boleh Google, boleh kaji. Tak ada benda ni. Di sebelah utara dia panggil Menara Al-Arus, menara pengantin. Menara yang paling awal didirikan abad ke-9 oleh Kerajaan Abbasiyah. Menara sebelah timur, itu dipanggil Menara Isa. Menara Isa ni menara yang paling tinggi, 77 meter, kurang-kurang 253 kaki. Kita punya masjid negeri berapa menara kita? 180 kaki, 54 meter. Masjid negara 235 kaki, 72 meter kurang lebih. Dan struktur sekarang adalah struktur yang dibina pada zaman Kerajaan Ayyubiyah tahun 1247, dan bahagian atasnya dibina zaman Osmaniyah. Menara yang ketiga adalah menara sebelah barat, dia panggil Menara Qatbeh. Ini dibina Kerajaan Mamluk Sultan Qatbeh tahun 1488 untuk nak jadi kenangan bagi dia. Ada juga yang berpandangan Nabi Isa mungkin turun dekat Al-Umariyah Minaret, the white minaret yang duduk di Old Damascus. Tapi walaupun ada kontradiksi, jaraknya tidak jauh juga. Old Damascus dengan Masjid Umawi dalam 450 meter saja. Jadi masih dalam radiusnya lagi lah. Jadi yang penting di situlah tempat turunnya Nabi Isa AS. Baik, seterusnya kita masuk kepada dalil-dalil turunnya Isa, muka surat 264, perkara A. Dalil-dalil turunnya Isa. Ini dalil dari Quran, selepas ni dalil daripada hadis. Pertama, surah Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani Israil walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lisa'ati wa la tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Ayat ni panjang, tapi yang kita ambilnya waduriba itu. Dan tatkala putera kepada Maryam iaitu Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaumnya atau Quraisy bersorak kerananya, sampailah kepada firman Allah, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ayat-ayat ini tuan-tuan sekalian, dia turun dalam konteks bercerita tentang Nabi Isa, yang mana pada akhirnya dijelaskan oleh Allah, wa innahu la'ilmun lisa'atin. Maknanya adalah turunnya Isa pada hari kiamat merupakan salah satu tanda dekatnya kiamat. Itu pertama ayatnya, jelaslah cerita Nabi Isa. Dalil yang kedua, firman Allah ke surat 265 ayat Quran, surah An-Nisa ayat 157 sampai 159.
Bagi kita yang mengkaji doktrin tentang Trinity ataupun eskatologi ataupun akidah, rakan-rakan kita orang Kristian, surah Nisa 157, 159, ini dia punya formula dia. Formula untuk kita pegang orang Islam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang perlu digaris bawahkan perkataan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ayat ini pegang betul-betul. Yang menjadikan kita kelahi siang malam dengan sesetengah doktrin ketuhanan, ayat inilah dia punya titik perbezaan. Dan kerana ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa anak Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak mensalibnya, tetapi yang mereka bunuh itu adalah syubbihalahum, orang yang diserupakan dengan Isa. Kita jelaskan sekali lagi kepada rakan-rakan kita penganut agama lain, kalau ada yang menonton siaran ini, lakum dinukum waliyadin. Ini pahaman kami. Pahaman tuan-tuan silakan. Kita tak ada isu, bukan nak berdebat apa tak. Kami baca apa yang Tuhan kami ajarkan. Sampai pada ayat wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi kepada mereka. Surah An-Nisa ayat 157 sampai 159. Tuan-tuan sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang Yahudi dia tidak membunuh Isa dan tidak salib pun dia, tetapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Dan itu pahaman kita, diangkat oleh Allah ke langit. Ini surat 266 ada perenggan yang kedua, itu ada menerangkan. Dalam surah Ali Imran ayat 55 ada juga diterangkan perkara ini. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berfirman, hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada kamu akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Tuan-tuan kena garis bawahkan perkataan mutawaffika. Mutawaffika sangat mustahak perkataan itu, yang menjadi titik perdebatan paling mustahak sekali. Sebab orang-orang yang tak setuju dengan statement akidah Islam, dia akan kata, dalam Quran kan mutawaffika, wafat. Apa wafat, aku tak mati, mana satu orang ni tak konsisten. Tak apa, kita akan terangkan kemudian apa makna mutawaffika ini. Kalau kita nak bahaskan, hadirin hadirat sekalian, Nabi Isa ni dah wafat ke belum sebenarnya? Itu bahasa mudah, bahasa cara kampung kita borok. Dah meninggal ke tak Nabi Isa ni? Meninggal ke tak Nabi Isa ni? Tuan-tuan sekalian, persoalan sama ada Nabi Isa telah wafat ataupun belum, ini adalah persoalan akidah yang sangat serius. Dan bagi kita orang Islam, kita perlu faham tentang isu ini. Ini akidah. Kisah Nabi Isa disalib menurut Islam, Kristian dan Ahmadiyah Qadiani adalah polemik paling tajam dan paling dasar antara ketiga-tiga agama ini. Paling beza pendapat. Perbezaannya berkisar kepada teologi mengenai doktrin. Nabi Isa disalib di tiang salib. Yang itu kita kena ambil perhatian. Nabi Isa disalib di tiang salib. Dan proses Nabi Isa disalib adalah tema yang memiliki perdebatan yang tidak pernah selesai. Tuan-tuan buka sajalah kalau dalam YouTube, berdebat antara Kristian Islam. Kalau antara almarhum Ahmad Didah, Zakir Naik, ini tak pernah selesai. Yang mana pada akhirnya kita boleh mengatakan lakum dinukum waliyadin. Mu tak nak cari ikut mu lah. Lakum dinukum waliyadin. Mu aku.
Semuanya berbeza pendapat tentang siapa orang yang disalib tu sebenarnya. Yang ada, ya kita hormat, kita tidak nak mengata agama orang. Agama kita pun melarang kita hina agama orang. Kalau dalam tempat ibadah mereka ada patung, ada apa yang menunjukkan sedang disalib, timbul soal, siapakah individu yang disalib itu? Ayat-ayat mengenai proses Nabi Isa disalib itu Allah rekodkan dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dalam menafsirkan kalimat ma salabahu walakin syubbiha lahum, ada ulama yang menafsirkan dengan Nabi Isa tidak disalib, melainkan ada orang yang telah diserupakan dengannya, dan orang itu telah ditangkap dan disalib. Dan itu pendirian kita. Tentang orang yang diserupakan itu, syubbiha lahu, orang yang diserupakan itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan namanya Judas Iskariot. Judas Iskariot ini ada nama dalam Google, Wikipedia boleh kaji siapa Judas Iskariot, ataupun Yahuza al-Iskharyuti, itu bahasa Arab, susah nak cari. Judas Iskariot, Iskariot. Dia salah seorang murid kepada Isa yang khianat kepada Isa. Pendapat yang kedua ada mengatakan yang disalib itu adalah Simon of Cyrene, Shahat, dalam bahasa Arab Shahat, Simon of Cyrene. Cyrene ini sekarang duduk di Libya. Mamat ni asal daripada Libya, orang gelap. Apa pendapat rakan-rakan kita penganut Kristian tentang dalam hal penyaliban atau Nabi Isa disalib? Ini kita hormat, kita hormat. Tentang Nabi Isa ini crucified ataupun penyaliban Isa, itu adalah inti keimanan orang Kristian. Itu basic sangat. Dalam teologi Kristian, Jesus disalib terlebih dahulu. Itu pahaman dan kita respect. Jesus disalib terlebih dahulu, kemudian barulah dia diangkat ke langit. Dia disalib pada hari Jumaat pukul 9 pagi. Sekarang kita kenal dengan sambutan Good Friday, sempena memperingati penyiksaan dan kematian Jesus Christ. Dan dia mati antara pukul 3 sampai pukul 6 petang, 14 Nisan tahun 30 Masihi. Nisan ini bulan pertama kalender Hebrew, mana bulan Januari kalau kita sekarang. Tetapi dalam pendapat mereka, selepas 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad, hari Ahad, makam dia didapati kosong, makam Nabi Isa. Maka dalam teologi Kristian, mereka percaya Jesus Christ telah dihidupkan dan dibangkitkan pada hari Ahad. Dan itu pendapat mereka. Justru untuk nak mengenang peristiwa itu, mereka sambut Easter, hari Easter, hok telur, decorate macam-macam tu, yang merupakan kepercayaan bahawa Jesus Christ telah dihidupkan ataupun dibangkitkan kembali pada hari Ahad. Dan biasa sambutan ini dia buat antara akhir bulan Mac sampai akhir bulan April tiap-tiap tahun. Akhir bulan ni akan ada sambutan itu, dan bagi penganut Kristian Timur, dia akan sambut awal April sampai awal Mei. Selepas dia bangkit daripada kematian, dia bertemu pula dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dia mengajar, dia berbincang, dia macam-macam, dan dia terangkat ke syurga, dan dia akan kembali semula ke bumi dengan cara seperti dia naik. Dia naik, dia turun, dia bangkit, cakap 40 hari, naik, nanti dia akan turun balik. Itu ada disebutkan dalam Book of Acts chapter 1 verse 11, Kisah Para Rasul 1:11. This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Jesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tapi maaf, bagi kita orang Islam, ujah kita mudah. Kalau benar dia disalib, dia mestilah mati di kayu salib. Macam mana boleh mati tempat lain pula? Dan kalau dia tidak mati, maknanya dia tidaklah disalib. Jadi tak ada gunalah salib itu.
Ini pendapat kami orang Islam, ya. Ini hanya kita cerita pandangan dan pendapat, bukan nak berkelahi, tidak. Tahun 2010, 21 hari bulan Mei, Gunnar Samuelson, dia bentang dan dia mempertahankan tesis PhD dia di University of Gothenburg di Sweden. Dia buat kajian selama 9 tahun. PhD dia lama betul, 9 tahun. Dia buat tesis dia 400 muka surat. Dia buat tajuk Crucifixion in Antiquity, an inquiry into the background of the New Testament terminology of crucifixion. Dia bercerita tentang cerita Isa disalib, dan kata dia tiada sama sekali deskripsi tentang Isa disalib dalam mana-mana literature gospel, New Testament, Matthew, Mark, Luke ataupun John. Jadi datang mana yang mereka kata Isa kena salib? Wallahu alam. Tak tahu kitab mana. Kami orang Islam tak tahu, banyak benda lain nak fikir. Kamu tak nak mengkaji tentang dari mana awak dapat benda tu. Tapi setakat kajian yang dibuat, tidak ada. Tidak ada yang menceritakan Nabi Isa disalib. Sebab kita orang Islam pegang Nabi Isa tak disalib. Dia kata Isa disalib. Wallahu a'lam. Datang pula satu lagi ajaran lain, dia panggil Ahmadiyah. Ahmadiyah aliran Qadian ataupun Ahmadiyah aliran Lahore. Mereka bersepakat berpendapat bahawa Nabi Isa disalib oleh orang-orang Yahudi, tetapi tidak meninggal. Lain sikitlah. Yang ini pun kita jelaskan. Kita tidak nak merendahkan ajaran Qadiani, Ahmadiyah, sebab kita faham mereka satu organisasi yang besar, London, overseas, macam-macam lah, hebat. Kita tidak menghina. Kita cerita apa pendapat mereka tentang penyaliban Jesus, crucify ini, sama ada crucify ataupun tidak. Bagi kita orang Islam, kita tetap berpegang Nabi Isa tidak disalib. Sebagaimana rakan-rakan kita orang Kristian mengatakan Nabi Isa disalib, Qadiani ini pula mengatakan Isa disalib tapi tak mati pula. Lain sedikit. Menurut Mirza Ghulam Ahmad dalam buku bahasa Urdu bertajuk Masih Hindustan Man ataupun Al-Masih di India, dia makini bahawa Nabi Isa benar-benar disalib tetapi tidak meninggal, melainkan Nabi Isa kata mereka hanya luka-luka dan pengsan sahaja. Selepas Nabi Isa sembuh daripada luka-luka akibat kena salib dan juga kerana ditusuk oleh orang tentera Rom, tombak tentera Rom, maka Nabi Isa pun bangkitlah dia daripada kubur. Makam Nabi Isa dibina oleh Joseph of Arimathea. Sebutannya saya tak jelas, Arimathea ke Arimathea ke. Dia wakafkan kubur itu, tapi kubur tu dia lebih bentuk dalam bentuk gua, dan dia ada ruang udara supaya orang yang duduk di dalamnya boleh bernafas. Ini pendapat mereka. Jadi bila dah dimasukkan dalam makam itu, Jesus telah berjaya selamat daripada mati salib. Dia bangkit balik, nafas semula, dia hidup, dan dia telah melarikan diri ke arah timur Pakistan dan India. Dia akhirnya wafat atau meninggal dunia di sana dan dimakamkan di Muhalla Khan Yar, Srinagar, Kashmir ketika berusia 120 tahun. Kuburnya masih ada. Kubur lama Yud Asaf ataupun Yuz Asaf masih ada lagi. Dan mereka catatkan kajian ini dalam kitab-kitab rujukan mereka, Nurul Haq, A'immah Kamalat Islam, Khutbah Ilhamiyah, dan macam-macam lagi. Tapi sekali lagi, bagi kita orang Islam, kita tetap berpegang kepada Quran yang menyebut bahawa Isa tidak disalib. Siapa nak kata Isa disalib, itu masalah awak, bukan masalah kita orang. Tapi kenapa benda-benda ini berlaku? Mereka, kalau macam Qadiani Ahmadiyah, dia menafsirkan Quran menggunakan kaedah yang tidak ikut disiplin ilmu tafsir. Contohnya, Maulana Muhammad Ali dalam kitab tafsir yang menjadi rujukan jemaah Ahmadiyah, ketika dia menafsirkan ayat 157 surah An-Nisa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum,
padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak mensalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Kata Maulana Muhammad Ali, kalimat ma salabahu ini tidak sekali-kali mendusta dan menafikan tentang Nabi Isa disalib pada kayu palang. Kalimat ini hanya menafikan Nabi Isa meninggal di kayu palang kerana disalib. Itu kita rasa tak berapa kena. Penafsiran sebegitu belum pernah dilakukan oleh mana-mana para ulama, sama ada salafus saleh maupun ulama kontemporari. Tidak ada yang menafsirkan cara begitu. Maulana Muhammad Ali ni, dia salah seorang pengikut setia. Dia ni presiden pertama Ahmadiyah di Lahore. Tahun 1917 dia pernah buat kitab tafsir dan diterjemahkan ke 20 bahasa. Tapi tafsir dia tak lepas masuk ke negara kita, kita kontrol. Dia terjemah dalam, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada diterjemahkan. Dan juga tafsir dia diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. International, dia sangat international. Dia ada dua karyanya paling monumental. Kalau orang buat sarjana mesti kaji dua buku ni, The Holy Quran, Arabic Text, English Translation and Commentary. Satu lagi The Religion of Islam. Namanya bagus tapi huraiannya tidak kena dengan disiplin tafsir. Contoh lain, Syafiq Arbatuah, ni juga Qadiani, dalam buku Nabi Isa dari Palestin ke Kashmir, dia terjemahkan ayat wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Dia kata tidaklah mereka membunuhnya sampai mati. Dia menambah pula lah, tidak membunuhnya sampai mati, dan mereka tidak salibkan dia sampai mati. Mana dia nak kata tetap salib juga, cuma tak sampai mati, melainkan disamarkan. Syubbiha lahum itu diblurkan. Penafsiran begini dalam ilmu tafsir dipanggil tahrif. Benda yang tak pernah diperbincangkan dan jadi kelakar bunyinya. Dia menambah perkataan tidak mati, itu yang jadi kelakarnya. Yang pentingnya hadirin hadirat sekalian, kalau ada orang yang mengatakan bahawa Nabi Isa disalib tapi tak mati, itu doktrin Kristian. Kalau mereka mengatakan bahawa Nabi Isa tidak mati di tiang salib, itu pula mirip Islam. Kita khawatir sekarang orang yang campur doktrin dipanggil Krislam. Kristian campur Islam. Kristian bukan, Islam pun tidak. Dia bolok gitu ya. Kita khawatir ni orang yang pemikiran liberal, orang yang jenis suka semua agama adalah sama, dia akan bawa pemikiran Krislam. Kalau Qadiani Ahmadi dia bolok ataupun pening tentang isu Isa ni kena salib ataupun tidak, kita tidak heran, sebab penafsiran-penafsiran terhadap Quran yang dibuat oleh para cendekiawan Qadiani ini ada kena-mengena dengan faktor latar belakang sejarah India itu sendiri, tempat diasaskan pemahaman itu. Mereka ni dulu semangat nak melawan British sekaligus nak melawan Kristian. Sebab dulunya ini India ni lah, kita pun sedih jugalah bila apa yang berlaku di India sekarang ini. Sebab dulu India dikuasai oleh 11 dinasti Islam. Dinasti Ghaznawiyah sampai dinasti Mughal, lebih kurang 8,5 abad. Bukannya sekejap orang Islam berkuasa di India. Dan ada 3 kerajaan besar yang menguasai India, kerajaan Islam. Kerajaan Mughal yang berpusat di Delhi tahun 1526 sampai 1858. Yang kedua, kerajaan Turki Utsmani pun pernah tahun 1300 sampai 1922, tapi senternya di Istanbul, kekuasaannya sampai India. Dan yang ketiga, kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi ni tahun 1501 sampai 1732. Center dia di Parsi, di Iran ketika itu. Jadi tak termasuk Mughal, bukan Mongol, Mughal. Mughal lain. Mughal ni yang mengasaskan biryani kita, nasi biryani Mughal lah. Tahun 332 tahun dia memerintah India.
Jadi Inggeris, Portugis, Perancis, Belanda masuk India sejak abad ke-15. Dia kacau huru-hara. Dan Inggeris dia hancurkan dinasti Mughal tahun 1857. Dan dia jajah India sampai tahun 1947. Dan keadaan India semakin buruk selepas pemberontakan komuniti tahun 1857. Abad ke-18 keadaan umat Islam berada pada tahap paling menyedihkan. Campur pula yang terbaru, insiden yang terbaru, pembantaian besar-besaran, itu lagilah ke bawah. Maka dalam abad ke-18, dalam keadaan ini lahirlah pemikiran-pemikiran baru untuk berjuang, menongkoh arus, berunsurkan moden, sebab nak nampakkan kebersamaan. Lawan British tapi jangan nampak ketinggalan sangat. Jadi itu punca pemikiran-pemikiran pelik berlaku ketika itu. Tapi sekarang bangkit pula kumpulan yang nak menyamaratakan doktrin Kristian, Islam itu sama. Krislam jadinya. Ini kita kawal, kita kena kawal. Kepada rakan-rakan kita di luar sana yang agama lain, sekali lagi kita jelaskan, kita hormat kepada prinsip agama masing-masing. Dan kita orang Islam ada juga prinsip yang perlu juga dihormati, khususnya dalam doktrin ketuhanan berkaitan dengan Jesus Christ ini. Kalau tuan-tuan nak memberi pahaman selain daripada apa yang kami faham, silakan. Tetapi kami di sini, saya sering sebut di mana-mana, kita dipaham, kita di Malaysia, kita guna formula 2+2 4. Kalau ada orang nak ajar 2+2 6 dan dia mempertahankan 2+2 memang 6, ke awak lah. Tapi jangan ajar kat sini. Kami ada silibus kami 2+2 4. Kalau nak ajar 2+2 6 boleh ajar tempat lain. Ajar tempat lain. Kita orang 2+2 4 pun tak habis nak mengajar lagi. Tambah pula formula baru 2+2 6. Begitu juga ada ajaran dia panggil Mahdi Al-Ummah, ajaran Nasir Muhammad Al-Yamani. Ini ajaran-ajaran baru. Dia mengata Allah took only his soul, not his body. So Allah raised Isa soul to him, and the body raised in a higher place of the Arabian Peninsula, and the place is the same place where Allah kept people of cave in it. Pahaman-pahaman yang baru yang kita tidak dapat nak menerimanya. Baik, sambung balik muka surat 266. Cuma untuk makluman tuan-tuan, start daripada 266 ni dia agak teknikal sikit. Jadi kalau tuan-tuan tak faham ke apa, saya cuba ringkaskanlah. Sebab perbahasannya lebih kepada doktrin keimanan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang Yahudi tidak membunuh Isa, tidak juga mensalibnya, akan tetapi Isa diangkat oleh Allah ke langit sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya, iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berfirman, hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Surah Ali Imran ayat 55. Maka sesungguhnya ayat-ayat itu pun menunjukkan bahawa di antara ahli kitab ada yang akhirnya beriman kepada Isa pada akhir zaman. Hal itu terjadi ketika dia turun sebelum wafat, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa hadis mutawatir lagi sahih. Syekh Islam Ibn Taymiyah ni muka surat 267 itu ya, dia menyebutkan dalam jawapannya atas pertanyaan ditujukan kepadanya tentang wafat dan diangkat Nabi Isa, segala puji bagi Allah, katanya, Isa masih hidup dan telah tetap di dalam hadis sahih dari Nabi bahawasanya Nabi SAW bersabda, yanzil, ni muka surat 266 di bawah, yanzilu fikum ibnu Maryama hakaman adlan wa imaman muqsitan fayaksiru, bukan fayaksuru, fayaksiru saliba wa yaqtulul khinzira wa yad'ul jizyata. Anak kepada Maryam atau ibnu Maryam akan turun di tengah-tengah kamu sebagai hakim dan pemimpin yang adil. Lalu dia akan menghancurkan salib, akan membunuh babi dan menghapuskan jizyah. Tak malah guna perkataan babi ya, macam kasar samsim, nong ngajar sebut babi. Nak terjemah apa lagi?
Memang itu nama dia, bukan kita nyumpah. Tak ada orang dia tak beri, tak boleh sebut babi ustaz, macam kasar sangat. Kita kena jaga keharmonian. Harmoni apa? Nama dia itu. Janganlah babi, sebutlah khinzir. Nak jaga hati siapa? Sebut boleh sebut khinzir, tapi Allah beralutnya rasa macam khinzir, rasa macam babi musuh Islam rasa sebut. Beralut sebut betul. Tuan kita sebut babi, mana salah kan? Kata Ibn Taymiyah lagi telah tetap di dalam hadis atau disebutkan dalam hadis sahih bahawa Nabi Isa akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus ataupun Damsyik. Sesungguhnya dia akan membunuh Dajjal. Maka jika sesiapa yang rohnya berpisah dengan jasad, maka tidak mungkin tubuhnya akan turun dari langit. Dan jika dihidupkan kembali, maka dia akan bangkit dari dalam kuburnya. Adapun firman Allah di muka surat 267, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutatahhiruka minal ladzina kafaru. Sesungguhnya aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Ini merupakan dalil, kata Tuan kita, bahawa tidak dimaksudkan pengangkatan itu dengan kematian. Kerana jika yang dimaksud dengan itu adalah kematian, nescaya Isa akan sama saja seperti orang-orang beriman lain, di mana Allah mengambil roh mereka lalu mengangkatnya ke atas langit dan tidak ada sesuatu yang khusus dalam pengangkatannya. Demikian juga firman Allah, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Dan jika yang dimaksud bahawa rohnya telah berpisah dengan jasadnya, nescaya badannya di bumi akan seperti jasad para nabi yang lainnya. Muka surat 268, firman Allah Ta'ala, bal rafa'ahu Allahu ilaih, tapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Menjelaskan bahawa Nabi Isa diangkat dengan badan dan juga rohnya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahawa dia akan turun juga dengan badan dan rohnya. Ini kerana jika yang dimaksud pengangkatannya adalah kematiannya, nescaya sudah pasti Allah akan berfirman, tidaklah mereka membunuhnya, tidak juga menyalibnya, tetapi dia telah mati. Jadi Tuhan tidak sebut. Kerana itulah di antara para ulama ada yang berkata, inni mutawaffika, iaitu kami mewafatkannya. Ini tuan-tuan kita fahamkan balik. Perkataan inni mutawaffika itu bukannya wafat, tetapi kami memegangmu kata ulama, memegang roh dan jasadnya. Sebab dalam bahasa Arab disebut tawaffaitul hisaba wastawfiqahu, maknanya adalah mengambil. Dan lafaz at-tawaffi secara menyendiri tidak bermakna kematian tanpa badan. Bahkan terkadang juga dia membawa maksud tidur. Mutawaffi maknanya tidur. Muka surat 268, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha inna mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya. Begitu juga firman Allah, wa huwal ladzi yatawaffakum bilaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia tahu apa yang kamu buat di siang hari. Ini surah Al-An'am ayat 60. Begitu juga firman-Nya, hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna, sehingga bila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Ini surah Al-An'am ayat 61. Pembicaraan dalam perbahasan ini adalah perbahasan yang sangat complicated, agak teknikal. Jadi saya kira kita berhenti dulu di sini. Nanti tuan-tuan akan semakin pening. Saya akan cuba untuk ringkaskan, insya-Allah. Sebab lepas daripada kita bercerita tentang dalil Quran, baru masuk dalil-dalil daripada hadis. Dan kita akan bincang dalam banyak-banyak Nabi, mengapa Nabi Isa
Kenapa tak hantar Nabi Musa, hantar Nabi Yusuf, handsome sikit, hantar Nabi-Nabi hak badan besar-besar, baru orang Dajjal takut. Ini akan dibahaskan oleh Tuhan kita pada bab-bab yang akan datang. Saya kira sekadar itu perbincangan kita pada pagi ini. Sebagaimana kita nak maklumkan, malam ini kuliah mingguan kita akan teruskan bersama dengan Imam Besar. Kita akan bincangkan satu tajuk, iaitulah berlapang dada, iaitu sesuai dengan suasana kita sehari dua ni. Sesuailah kalau kita bincangkan tentang mustahaknya berlapang dada. Dan juga untuk makluman kepada muslimat, hari esok julung-julung kali kita akan mengadakan kuliah duha muslimat. Ini atas permintaan, sebab kita dah minta hari itu pendapat daripada tuan-tuan. Tak ada muslimin yang minta kuliah duha. Tak ada lah. Muslimat paling ramai sekali. Dia minta kuliah duha khas muslimat, membincangkan tentang urusan kekeluargaan, fiqh munakahat, dan juga pengurusan suami, anak-anak, hak dari segi perundangan. Kalau suami menikah selagi, apa perempuan kena buat? Nikah tak beritahu, ataupun sepak tu lain, tu tak ikut undang-undang, kena ikut undang-undang. Ataupun suami menikah, dia gantung tak bertali, dia buat bodoh je kita, duit anak tak beri. Ataupun lepas cerai, bekas suami tak hantar duit ke anak-anak. Adakah norma-norma perundangan dari segi fiqh dan juga undang-undang? Jadi kita akan adakan kelas ini secara bulanan. Kita maklumkan mingguan, tapi kita buat bulanan. Setiap hari Khamis minggu pertama, Khamis minggu kedua, 3, 4 kita akan aturkan kelas yang lain pula. Jadi puan-puan, insya-Allah kalau tidak ada aral melintang, akan bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Saleh pada hari esok, pensyarah di Fakulti Pengajian Islam, College Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Kipsah. Dia adalah orang yang terlibat di dalam perundangan juga. Dia praktis sebagai seorang peguam. Jadi jangan lupa hari esok pukul 10 pagi. Makan tak ada, tapi kalau sedekah bawalah. Potluck je lah ya, bawa masing-masing makan, dapat makan ramai-ramai. Sebab kita baru nak aturkan. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, yang ada hanyalah keagunganmu, tidak ada selain daripada keindahanmu. Dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu, tidak ada lain yang boleh melindung kecuali pelindunganmu. Wahai Tuhan, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau rezeki kami di bumi, keluarkanlah. Kalau rezeki kami susah, mudahkanlah. Kalau haram, gantikanlah dengan yang suci. Kalau jauh, dekatkanlah dengan keberkatan waktu duha. Berkat keagungan, kekuatan, kekuasaanmu, hai Tuhan, berikanlah pada kami apa yang pernah Kau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu thumma yaqulu rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa